Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus Central Coast Mariners dalam saingan AFC Champions League 2023, yang mana Terengganu menang 1-0 hasil jaringan on goal. Walaupun orang English menyatakan, ataupun orang putih lah kata ayat ugly win tetapi kena ingat, ugly win pun still lagi kemenangan. So benda tu positif untuk pasukan dari Malaysia. Walaupun ugly win, bola sepak semuanya berkaitan dengan result. Kalau main lawa ada sampai 23 shot tapi 7 sahaja shot on target, gagal untuk execute peluang-peluang yang ada, tak boleh nak menang lah kan. Macam Terengganu serang tak banyak, tiba-tiba hantar satu crossing, lepas tu tertampal masuk gol sendiri, jadi menang. Jadi kemenangan adalah benda yang paling penting, 3 mata. Even kalau kita lihat pada perlawanan semalam pun, Terengganu berani meletakkan semua di belakang adalah pemain-pemain tempatan. So benda tu memang boleh dipuji lah untuk skuad Terengganu. Dan kalau kita lihat daripada segi kelemahan atau kekurangan, memang kita nampak yang di bahagian tengah dan juga bahagian hadapan pasukan Terengganu agak kurang. Tetapi masuk second half, ada juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu yang hampir membuahkan gol. Tetapi sayanglah percubaan-percubaan, contohnya macam dari Sony Norde, crossing daripada Azam Azmi kepada Ivan, gagal disudahkan dengan baik. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan benda yang boleh saya puji tentang skuad Terengganu. Perkara pertama yang boleh saya puji adalah tentang back four pasukan Terengganu, iaitu gandingan Syahrul Nizam, Safar Mazlan, Azam Azmi dan juga Arif Fazilah, dan di second half dibawa masuk Alif Zakaria. Untuk game ni memang obviously lah, kalau kita lihat pertembungan bukan sahaja daripada segi tactical wise, tetapi dia juga adalah pertembungan antara pemain-pemain yang mempunyai fizikal yang lebih besar. Maklumlah pemain Australia, kalau kita lihat mereka punya fizikal memang solid, memang tinggi dan sebagainya. Jadi itu adalah advantage untuk pemain-pemain Australia. Tetapi sayang, advantage tersebut tidak diguna pakai dengan sebaiknya oleh pasukan Australia tersebut untuk menjaringkan gol dan juga untuk menambah jaringan kepada pasukan mereka bagi mengikat kedudukan ataupun untuk memenangi perlawanan lah. Dan kalau kita nak tahu juga, Central Coast Mariners ni boleh dikatakan mereka tengah dalam fasa rehat sebenarnya. Mereka hari itu last game adalah bulan Jun, dan sekarang mereka dalam lebih kurang macam pre-season, tapi AFC Cup dah start dan mereka punya liga akan start balik pada 20 Oktober ataupun bulan 10 macam tu lah. Jadi antara faktor dia juga chemistry dan juga match fitness, Central Coast Mariners ni pun masih belum mencapai tahap yang memuaskan lah. Jadi itu kelebihan untuk pasukan Terengganu. Even pasukan Central Coast Mariners ada kelebihan daripada segi fizikal. Jadi untuk back four pasukan Terengganu ni, kalau kita lihat, mereka mempunyai kualiti yang sangat baik. Dan bagaimana Safwan Mazlan yang muda berjaya untuk bermain dengan sangat baik bersama dengan Syahrul Nizam. Mereka memberikan satu orang kata apa, combination yang bagus di bahagian centre back. Mereka mengekang pergerakan-pergerakan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Central Coast Mariners, dan mereka punya recovery pun bagus. Dan kalau kita lihat untuk game ni, Syahrul Nizam ada buat satu recovery run yang bagus, yang mana dia berjaya untuk melakukan tackling ke atas pemain atau ke atas bola sewaktu peluang yang cerah untuk Central Coast Mariners menjaringkan gol. So itu adalah aksi penyelamatan yang bagus lah. Jadi boleh saya katakan dua centre back Terengganu ni daripada segi defensive structure dan juga disiplin memang sangat baik. Manakala untuk Azam Azmi adalah pemain yang sebenarnya yang paling saya nak puji lah untuk game ni. Bagi saya Azam Azmi untuk game ni dia memang all out lah daripada segi attacking. Sebenarnya untuk cover tempat Hakim Hassan, memang banyak bantuan yang diberikan oleh Azam Azmi. So bila dia buat overlap, banyak overlap yang diberikan ataupun dibuat oleh Azam Azmi adalah overlap yang sangat efektif untuk beat pertahanan ataupun bahagian kiri pasukan Central Coast Mariners lah. Jadi benda tu positif. Jadi dalam in and out position, Azam Azmi memang sangat baik. Ketika dalam position, dia banyak untuk cover up bahagian kanan, cover up bahagian wide area, buat overlap bagi supporting play dan sebagainya. Dan ada beberapa hantaran dilakukan ke dalam di box. So dia banyak memberikan
kelebihan kepada bahagian attacking. Walaupun pemain lawan ada fizikal yang lebih besar, tetapi dia boleh beat fizikal pemain lawan tersebut untuk bergerak memberi bantuan kepada bahagian serangan. Dan dalam defensif pun dia banyak untuk cover up bahagian kanan pasukan Terengganu dengan sangat baik untuk menghalang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pemain Central Coast Mariners, terutamanya di second half lah. Second half kan bawa masuk nombor 7 CCM tu, nombor 7 ke Central Coast Mariners tu padu kan, tapi Azam Azmi berjaya untuk memastikan dan juga menghadkan pergerakan daripada pemain nombor 7 tu. Walaupun pergerakan daripada nombor 7 tu bahaya, tapi Azam Azmi pandai untuk close, bagi orang kata apa, jaga jarak dia, tak bagi ruang yang banyak untuk pemain nombor 7 tu masuk terlalu banyak ke dalam di box pasukan Terengganu. Dan untuk Arif Fazilah, untuk game ni Arif Fazilah diguna pakai adalah lebih kepada persaingan fizikal. Walaupun tempat dia terlalu banyak terekspos ataupun terdedah di bahagian kiri pasukan Terengganu, banyak Central Coast Mariners attack belah tu. Sebab apa? Sebab memang banyak gerakan di belah tu lah. Tetapi daripada segi sizing yang fizikal, memang kita boleh nampak lah Arif Fazilah memberikan satu momentum yang bagus di bahagian kiri. Dan di second half bawa masuk Arif Zakaria adalah lebih kepada momentum untuk mengekalkan disiplin yang ada pada bahagian pertahanan lah. So solid untuk back four pasukan Terengganu. Mereka semalam mengekalkan satu defensive structure yang bagus dan memastikan yang strike force pasukan Central Coast Mariners tak ada peluang untuk execute peluang-peluang yang ada. So kebanyakannya daripada segi 23 shot, hanya 7 shot on target sahaja yang dilakukan oleh pasukan hadapan Central Coast Mariners. So benda tu tak sampai half pun daripada shot yang dilakukan ataupun percubaan yang dilakukan oleh Central Coast Mariners. Dan yang seterusnya, apa yang kita boleh puji adalah lebih kepada Suhaimi Hussein. Untuk Suhaimi Hussein, bagi saya game ni he showed yang dia menunjukkan yang dia adalah one of the best goalkeeper daripada segi shot stopper. Untuk game ni, dari situasi one on one, daripada reaction apabila percubaan jarak jauh, memang dia adalah penyelamat untuk pasukan Terengganu. So reaction dia bagus, cumanya daripada segi ball distribution ataupun footwork memang kurang. Tapi untuk game yang macam ni, inilah yang kita mau. Dia boleh command untuk defend bergerak ke arah mana. So itu yang penting dalam defensive structure. So memang back 5 kita kata belakang lah, 5 orang di belakang Terengganu ni memang solid reason kenapa Terengganu tak dibolosi pada perlawanan semalam. So benda tu yang nombor 1 lah yang saya boleh katakan. Nombor 2, kalau kita lihat untuk midfield, gandingan Nurilo, Engku Nur Syakir dan juga Habib Harun. Waktu first half memang saya boleh katakan Habib Harun yang banyak buat kerja, sebab Habib Harun yang banyak bergerak untuk cover up dan juga memberi bantuan kepada bahagian pertahanan dan juga buat defensive duty. Yang mana Engku Nur Syakir memang kalau kita lihat game ni, memang bila dia dapat bola dia tak boleh nak buat apa banyak sangat sebab dia punya fizikal kurang. So bila kena challenge body sikit je dah jatuh. So dia kehilangan bola dengan mudah. Nurilo pun dia tak boleh nak bergerak dengan sangat bagus. Dan daripada segi defensive rate, memang boleh dikatakan Nurilo tidaklah bagus daripada segi bertahan. So memang fokus point memang lebih kepada Habib Harun. Kesian juga tengok Habib Harun kat midfield semalam, banyak yang untuk bertahan, banyak yang dia buat. So masuk second half, barulah kita boleh nampak yang progression di bahagian tengah ni agak positif dalam 10 minit yang pertama. Tetapi lepas tu Central Coast Mariners boleh settle down dan mereka kontrol balik lah bahagian tengah kan. Tetapi dalam 10 minit yang pertama di second half tu, saya suka tengok bagaimana Nurilo boleh involve dengan attacking, bagaimana winger boleh orang kata apa, boleh attack balik, bagaimana Habib Harun boleh balance balik apabila ada bantuan yang banyak daripada Nurilo dan Engku Syakir. Baru kita boleh nampak yang Habib Harun boleh naik juga untuk menyerang. Dan hasilnya apa? Habib Harun ada satu percubaan yang kena palang. Satu percubaan, kalau gol tu memang gol, memang lawa kalau gol tu kan. Jadi di second half 10 minit tu memang kita boleh nampak yang Terengganu agak selesa untuk control game. Tapi lepas tu jadi macam biasa balik lah. Habib Harun lebih kepada defensive duty dan Nurilo dan juga Engku tak boleh nak cover up banyak. Dan berlakulah pertukaran lagi di bahagian midfield, iaitu bawa masuk Omid dan bawa masuk Mat Don, yang mana bagi saya kedua-dua player ni bawa masuk pun tak memberi impak yang positif. Still lagi Habib yang kena cover up banyak kerja di bahagian tengah daripada segi defensive duty, yang mana Mat Don pun masuk lebih kepada banyak buat foul kepada pihak lawan. So banyak pihak lawan dapat free kick yang berhampiran dengan di box. So benda tu agak merugikan lah kan. Omid dia tak boleh nak bagi satu impak kepada attacking pun. Jadi di midfield macam tu lah lebih kurang. So memang kena perbaiki sikit lah the chemistry, bagaimana nak bergerak, ball progression, triangle, semua
semua untuk memastikan bahagian tengah lebih seimbang apabila lawan dengan pasukan yang ada fizikal yang lebih bagus lah untuk pasukan Terengganu. Untuk strike force, Hakim Hassan, Sony Nordin dan juga Ivan Mahmud. Bagi saya ketiga-tiga strike force ni ada masa okey, ada masa tak apa okey, tapi mostly lebih kepada individual play, yang mana Hakim Hassan memang untuk game ni dia tak banyak dapat bola dan dia tak banyak nak bergerak untuk keluar sama, so dia tak boleh nak bermain terlalu direct. Memanglah kalah daripada segi fizikal dah satu kan, daripada segi bantuan pun tak banyak dia dapat, so dia tak boleh nak buat something banyak. Ivan Mahmud lebih diguna pakai sebagai target man, tetapi untuk hold up the game, tetapi daripada segi fizikal pun dia tak boleh nak control ball dengan sangat baik. Banyak decision wise yang dia buat agak merugikan pasukan kan. Tapi nak kata dia bagus, kata boleh lah, tapi nak kata terlalu bagus tak juga. Tapi boleh katakan strike force masih banyak lagi perlu diperbaiki lah. Untuk Sony Nordin untuk game ni bagi saya menarik daripada segi individual play. Dia boleh main dengan individual game yang bagus kan. Dia punya game tu memang lawa, tapi daripada segi team play, bagaimana dia nak berbentuk combination play dengan Ivan Mahmud. Sebab kedua-dua player ni, sepatutnya kedua-dua player ni kena bentuk combination yang bagus, sebab mereka banyak bergerak open ruang kepada teammate masing-masing. Kalau Sony pegang bola, Ivan buka ruang. Kalau Ivan pegang bola, Sony buka ruang. Tetapi daripada segi chemistry, kedua-dua player ni macam tak boleh nak blend in, tak boleh nak link up antara satu sama lain. Yang mana boleh saya katakan Sony Nordin masih lagi ada sifat ketamakan ataupun selfish tu lah, yang mana dia banyak gelecek bawa secara individual play. Dalam video saya sebelum ni pun saya kata, kalau Sony Nordin boleh baiki daripada benda ni, dia akan jadi one of the best winger sebab dia ada kualiti yang bagus. Tetapi dalam pembentukan untuk combination play bersama dengan Ivan Mahmud, dia agak kurang. So benda tu perlu diperbaiki lah. Jadi sebab tu saya kata ugly win kan. Tetapi menang is menang lah kan. Jadi banyak benda yang Terengganu kena baiki kan. Tapi untuk defend memang solid, goalkeeper solid, midfield dengan striker je Terengganu kena baiki. Yang lain okey dah. Okay, Assalamualaikum.